Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Ketua di atas peluang untuk saya turut membahas titah Bawah Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong yang telah berlangsung pada 13 hari bulan yang lepas. Yang pertamanya saya ingin menyentuh mengenai program mitigasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan. Kita dapati bahawa keputusan-keputusan yang begitu berat, yang begitu penting, yang melibatkan nyawa manusia sedang dibuat oleh kerajaan, dan tentunya sebelum keputusan seperti itu boleh dibuat, asas-asas yang diambil kira sebelum keputusan boleh dicapai perlulah tepat dan menyeluruh. Kita dapati bahawa ketepatan data untuk dijadikan asas keputusan penting itu digunakan untuk membuka sekolah contohnya ataupun membuka ekonomi dalam keadaan kita tahu bahawa kebanyakan daripada anak-anak murid dan juga kebanyakan daripada guru-guru belum lagi mendapat vaksin ataupun tidak divaksinkan sepenuhnya. Mati itu benar yang betul. Tapi kalau angka kematian pun boleh ralat seperti mana yang telah berlaku pada 11 hari bulan September baru-baru ini, angkanya mencapai 592 kematian pada hari itu saja. Ya. Bagaimana dengan angka-angka positif jangkitan harian yang kebanyakannya datang daripada dan tidak datang daripada ujian massa baik PCR ataupun RTK. Sepatutnya untuk membuat sebarang keputusan yang begitu penting yang melibatkan nyawa, maklumat itu mestilah menyeluruh dan tepat. Jangan nanti kita putuskan satu-satu hal, walhal asas-asas keputusan itu tidak tepat dan tidak betul. Seperkara lagi yang ingin saya bangkitkan ialah apa yang diputuskan oleh pihak MITI. MITI saya kira perlu memperhalusi situasi setiap satu sektor industri supaya menepati keadaan sambil menjamin sekatan penularan COVID ini. Ini memberi kesan kepada imej kita sebagai destinasi pelaburan. Kalau peraturan dan pendekatan yang kita gunakan itu tak jelas, tak tepat, pelabur yang sedia ada akan lari dan pelabur baru pun tidak akan mempertimbangkan Malaysia sebagai destinasi pelaburannya. Baru-baru ini kita dikejutkan oleh satu laporan di dalam Wall Street Journal, turut dilaporkan oleh BBC, nyatakan bahawa bekalan chips di Malaysia terjejas akibat daripada lockdown. Oleh kerana itu, rantaian bekalan dunia bagi sektor otomotif, sektor telefon pintar dan juga sektor peralatan perubatan telah terjejas akibat daripada kurangnya bekalan chips daripada Malaysia. Ini sangat membimbangkan, Tuan Yang Ketua, kerana tentunya ia akan menjejas imej negara kita ini sebagai sebuah negara yang memberi keutamaan kepada industri berteknologi tinggi. Sektor industri di Malaysia ini, untuk makluman semua, memang pun sudah bersedia untuk berbelanja untuk menepati SOP-SOP yang berkait dengan industri. Pekerja boleh dijarakkan, penghadang seperti mana yang kita ada hari ini di parlimen ini boleh dipasang, automasi boleh ditambah, tempat tinggal pekerja boleh diubah suai. Semua ini mereka sanggup lakukan dan sanggup belanja semata-mata untuk kelangsungan operasi pengeluaran mereka. Saya lihat bahawa Kementerian Sumber Manusia perlu menguatkuasakan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja, iaitu Akta 446. Sudah pun ada tetapi tidak dikuatkuasakan, yang mana ini tentunya akan membantu industri untuk mematuhi semua SOP-SOP baru. Tambah pula lagi dengan SOP COVID. Masalahnya ialah SOP untuk industri ini tidak seragam dan berubah-ubah.
Jadi sambil satu kilang itu bersiap sedia untuk menggunakan SOP baru dan belanja untuk memenuhinya, tetapi akhirnya ia berubah lagi. Jadi ini yang membingungkan mereka dan akhirnya mereka putus asa dan membuat keputusan untuk keluar daripada Malaysia. Saya rasa bahawa memang ada ketepatan ya bila MKN mengeluarkan satu cadangan supaya sektor-sektor industri ini sendiri yang mengeluarkan SOP mereka. Tapi kesannya ialah bahawa kita tak dapatlah untuk menguruskan keseragaman di antara industri. Seterusnya mengenai kewangan, Tuan Ibu Ketua, selain daripada bajet 2021 yang telah diluluskan tahun lepas, yang berjumlah 322.5 bilion ringgit, kerajaan juga mengumumkan sejak tahun 2020 berkait dengan bantuan-bantuan COVID-19 ini, tambahan 530 bilion ringgit. Jadi lebih kurang jumlahnya ialah 852.5 bilion ringgit. Ini satu angka yang begitu besar sekali. Selain keperluan Kementerian Kesihatan, tentunya ada juga suntikan kepada industri kecil dan sederhana dan juga bantuan kepada masyarakat kita dari golongan B40 dan M40 yang terjejas. Tetapi kenapa terlalu sedikit? Kemana perginya ratusan bilion yang telah diumumkan itu? Saya beri contoh industri pelancongan. Sebelum ini menyumbang hasil kepada negara mungkin antara yang kedua ataupun yang ketiga terbesar dalam negara kita ini. Ianya satu sektor ekonomi yang sangat penting. Sehingga 20 hari bulan Ogos tahun ini, hanya 337 perusahaan mikro, kecil dan sederhana berkait dengan pelancongan yang dapat bantuan kerajaan, iaitu hanya 3.6% jumlah syarikat pelancongan yang berdaftar. Daripada 600 juta ringgit untuk industri pelancongan, hanya 11.2% sahaja yang telah disalurkan. Dari dana pinjaman mudah untuk PKS pelancongan, hanya 2.9% saja antara mereka yang dapat bantuan tersebut. Ini sangat merunsingkan. Bagaimana kita nak membantu sektor pelancongan yang begitu penting ini untuk selamatkan diri, untuk menyumbang kepada hasil negara kalau kerajaan tidak memberi tumpuan kepada keperluan mereka dalam keadaan krisis COVID ini. Seterusnya mengenai bantuan khas yang disediakan untuk rakyat. Berbanding dengan jumlah bajet 2021 plus kerana ada pula nanti belanjawan tambahan, apa yang disediakan untuk bantuan khas ni juga terlalu sedikit. Dalam masa rakyat sedang merana ini, hanya 10 bilion ringgit sahaja dari 322.5 bilion plus saya kata tadi, iaitu hanyalah kurang daripada 3% kalau berbanding dengan jumlah 322.5 bilion yang dibelanjakan untuk miskin tegar, untuk B40, untuk M40. Itu pun yang miskin tegar ni dapat RM1,300, bayarannya RM500 dulu, kemudian RM500 pada bulan 11 dan RM300 lagi bulan 12. RM1,300 untuk sepanjang tahun ni. PKP kita bermula bulan Jun, Tuan Ibu Ketua, tetapi bayaran pertamanya tertangguh selama 3 bulan. Itu belum kira lagi B40 pula dapat RM800 jumlahnya, RM500 dulu, kemudian RM300 lagi bulan 11. M40 one off RM250. Adakah kita boleh makan ya dengan RM250 bantuan sepanjang tahun dalam keadaan COVID? Yang tak berkahwin, yang warga mas, ya, B40 one off RM200. M40 pula RM100 sampai hujung tahun. RM100. Ini semua perbelanjaan yang sepatutnya dilihat sebagai pelaburan. Kerana setiap kali kerajaan berbelanja atau memberi bantuan kepada rakyat, rakyat akan belanja wang itu dan ini akan berkitar dalam ekonomi kita. Ya. Jadi bila tak dibelanja ataupun terlalu sedikit dibelanja,
Bayangkanlah apa kerugian yang terpaksa ditanggung oleh negara itu. Jadi bantuan langsung yang diberikan kepada rakyat berbandingkan dengan jumlah KDNK kita terlalu sedikit dalam keadaan kita menghadapi krisis. Tuan Yang Ketua, seterusnya Kementerian Kewangan baru-baru ini telah mengumumkan bahawa pakej ransangan berjumlah 300 bilion ringgit untuk membantu rakyat telah disediakan. Saya ingin bertanya kenapa sampai ke hari ini tak dibelanja wang itu? Kalau betul lah untuk rakyat, kenapa sampai hari ini hanya 10 bilion sahaja yang telah diumumkan? Ya. Kalau dah ada duit itu, kenapa kita dengar baru-baru ini bahawa ceiling hutang statutory hendak dinaikkan sehingga 65%. Nak pinjam duit itu, buat apa kalau dah ada 300 bilion untuk dibelanja? Sambil-sambil itu, apa yang kita lihat, rakyat sendiri mencari sumber dana bagi menampung keperluan mereka sendiri. Antaranya ialah moratorium yang telah pun diluluskan, terima kasih banyak-banyak. Moratorium pinjaman. Ya. Itu pun membantu rakyat. Kemudian rakyat sendiri keluarkan duit daripada KWSP. Kesemuanya berjumlah 350 bilion ringgit. Ini duit rakyat sendiri yang tak sepatutnya dianggap sebagai sebahagian daripada bantuan daripada kerajaan. Ini bukan duit kerajaan, ini duit rakyat. Ya, 350 bilion telah pun dikeluarkan. Jadi inilah keadaan yang kita hadapi sekarang. Seterusnya, Tuan Yang Ketua, saya ingin menyentuh sedikit mengenai Majlis Pemulihan Negara. Sebenarnya MPN ini telah dicadangkan oleh Yang Berhormat Langkawi sewaktu menghadap Yang di-Pertuan Agong. Sejurus kemudian, kerajaan di bawah Paguh mengumumkan bahawa kerajaan ketika itu hendak melakukan pelan pemulihan negara. Tak apalah, kita anggap itu sebagai mungkin ciplak idea daripada Langkawi, tetapi asalkan dapat membantu rakyat, kita tak menghalang. Kemudian, Yang Berhormat Menteri Kewangan setelah berjumpa dengan Yang Berhormat Langkawi, bincang mengenai MPN ini, sejurus kemudian membuat pengumuman pula bahawa kerajaan ingin menubuhkan MPN tetapi melantik pula Paguh menjadi pengurusinya. Jadi, dan perkara itu terbawa-bawa sampailah ke kerajaan baru yang sekarang ini dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Bra. Kita dikejutkan sekali lagi apabila diumumkan pula bahawa Yang Berhormat Paguh terus menjadi pengurusi kepada MPN bertaraf menteri. Saya dah sebut dah semalam, apa agaknya yang boleh Paguh lakukan? Ya, sebagai seorang pengurusi bertaraf menteri bagi Majlis Pemulihan Negara, yang tak mampu beliau lakukan sewaktu memegang jawatan tertinggi negara, Perdana Menteri dengan kuasa darurat. Kalau zaman itu pun dia tak boleh buat, kenapa waktu ini dia boleh buat? Jadi itu persoalannya. Yang kita cadangkan bezanya di antara MPN cadangan Langkawi dan yang dibuat oleh kerajaan ialah bahawa kita nak guna idea-idea, cetusan pemikiran daripada pakar-pakar dalam bidang-bidang yang relevan untuk mencadangkan satu pendekatan yang terbaik bagi menyelamatkan keadaan negara dalam negara kita ini. Sebaliknya kita dapati apa yang dicadangkan ialah hanya 50% anggota MPN kerajaan ini adalah daripada pakar, 25% adalah ahli politik, mungkin ahli parlimen daripada kerajaan, 25% lagi daripada ahli parlimen pembangkang. Saya tidaklah nak menyoal keupayaan ahli-ahli parlimen ataupun orang politik ini untuk menyumbang idea. Tetapi ini telah dibuat pun sebelum ini dan tidak berjaya. Maka saya rasa paling penting sekarang ini ialah kita serahkan bulat-bulat kepada orang yang pakar dalam bidang untuk mencadangkan kepada kerajaan apa langkah-langkah terbaik untuk kita menangani krisis yang berlipat ganda yang kita hadapi pada ketika ini. Adalah cadangan kami Yang Berhormat Langkawi mempengurusikan MPN ini. Kerana tidak ada sebarang kepentingan politik yang hendak diletakkan. Beliau sendiri telah mengumumkan akan meletak jawatan sebagai pengurusi pejuang. Sekiranya dilantik sebagai pengurusi MPN, malah yang saya dimaklumkan bahawa apabila Yang Amat Berhormat Bra
telah berjumpa dengan Yang Berhormat Langkawi sebelum beliau telah dilantik menjadi Perdana Menteri baru-baru ini, telah dijanjikan bahawa MPN ini akan ditubuhkan sekiranya beliau menjadi Perdana Menteri dan Yang Berhormat Langkawi dilantik sebagai pengurusinya. Malangnya janji itu tak dikota, tapi kita rasakan bahawa ini masih lagilah satu perkara yang sangat penting sekiranya kita serius ingin menangani krisis yang kita hadapi pada hari ini. Maka dengan itu saya menyokong cadangan untuk menyokong titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih.